Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Aziz bin Ahmad Nizam, bernombor metik AAA 200464. Saya pelajar ITHM tahun 1. Jadi hari ini saya akan menerangkan tentang pengenalan bomba selepas merdeka. Okey, saya akan mulakan dengan sejarah perkhidmatan bomba selepas merdeka. Okey, bomba pada tahun 1997, lepas merdeka, bomba diletakkan di bawah bidang kuasa tempatan dan kerajaan negeri, kecuali 3 negeri ini. Apa dia? Selangor, Penang dan juga Melaka. Sebab apa? Sebab Selangor, Penang dan Melaka telah mencapai kemajuan yang lebih daripada bomba-bomba negeri lain. Jadi mereka diletakkan di bawah bidang kuasa kerajaan masing-masing dan berkuasa penuh terhadap bomba di kerajaan masing-masing. Pada tahun 1975 pula, Kerajaan Persekutuan telah menubuhkan satu Suruhanjaya diraja. Daripada hasil Suruhanjaya ini, satu laporan telah diadakan mengenai beberapa syarat dan perkhidmatan pihak berkuasa tempatan telah dihasilkan. Dan laporan juga mengenai remuneration. Remuneration ini sebenarnya berkaitan dengan kadar gaji ataupun upah pihak bomba yang berkhidmat pada ketika itu. Okay, pada 5 Mac 1976 pula, satu Suruhanjaya lagi telah ditubuhkan untuk mengkaji tentang pencegahan dan pengawalan kebakaran di negara ini. Satu laporan telah dikeluarkan yang bernama Laporan Datuk Rahmat Iyar. Okey, siapa Datuk Rahmat Iyar ni? Datuk Rahmat Iyar ni nama sebenar beliau ialah Tan Sri Datuk K. Rahmat Iyar. Beliau merupakan Ketua Setiausaha Kementerian Penerangan dan Penyelidikan Sosioekonomi pada ketika itu. Jadi beliau ni telah membuat satu laporan yang berkaitan dengan pencegahan dan pengawalan kebakaran pada ketika itu. Okey, pada tahun 1976, pada tahun yang sama juga Jabatan Bomba Malaysia telah mula disatukan di bawah Persekutuan dan diletakkan di bawah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan dan dilakukan secara berperingkat. Maksudnya sebelum ni, seperti saya cakap tadi, bomba diletakkan di bawah bidang kuasa tempatan dan kerajaan negeri. Okey, tapi pada berkenaan dengan laporan Datuk Rahmat Iyar ni, beliau ingin menyatukan semua bomba di bawah satu persekutuan dan di bawah satu Kementerian Perumahan dan di bawah satu kementerian yang bernama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Pada 3 Disember 1980 pula, satu laporan yang mencadangkan Akta Bomba dan Akta Perlindungan Kebakaran telah diadakan. Laporan ini terhasil daripada Suruhanjaya Datuk Yahya Abdul Wahab. Saya akan teruskan dengan sejarah nama bomba di Malaysia. Okey, sejarah nama bomba ni, sebelum digunakan perkataan Jabatan Perkhidmatan Bomba Malaysia ni, kita telah menggunakan nama Fire Brigade. Okey, sebelum merdeka, sebelum digunakan perkataan bomba ini. Okey, kemudian ada beberapa usaha telah dilakukan untuk menukarkan nama daripada Fire Brigade ke bomba, dan usaha itu dilakukan dalam satu kempen bulan bahasa kebangsaan pada 28 Januari 1961. Ada 4 orang yang terlibat dalam penukaran bomba, nama bomba ini. Okey. Pertama, Tuan Haji Muhammad Yusof bin Hamzah, iaitu bekas Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Perkhidmatan Bomba Malaysia, dengan 3 orang lagi, iaitu Tuan Haji Muhammad Nur Daiman, G. Kandiah, dan seorang pegawai bahasa Cina sebagai penterjemah yang dilantik oleh Dewan Bahasa Pustaka. Perkataan bomba ni berasal daripada 2 jenis perkataan yang telah digabungkan. Okay, apakah perkataan itu? Satu ialah bombat dan juga gumba. Bombat bermaksud menumpukan ataupun aim, dan gumba merupakan nama sejenis alat pengepam minyak dan air. Yang mereka digabungkan tu jadilah bomba. Seperti kita tahu, macam biasalah, setiap organisasi mesti ada jawatan dan juga peringkat pangkat-pangkat mereka. Sama juga bomba, dan ia diasingkan mengikut kod. Antara kod yang ada ialah Jusasi, iaitu Timbalan Pesuruhjaya Bomba, KB17 Pegawai Bomba, KB22 Pegawai Bomba Kanan, dan seterusnya. Yang ada lagi yang akan ada dalam slide ni, saya terangkan dalam slide. Kita teruskan misi dan visi bomba pula. Visi bomba ialah menjadi sebuah organisasi kebombaan dan penyelamatan yang berprestasi tinggi. Misi pula ialah memberi perkhidmatan kebombaan dan penyelamatan yang profesional
bagi menyelamatkan nyawa dan harta benda demi kesejahteraan rakyat. Nampak? Bomba tak menyelamatkan orang je, dia akan cuba juga menyelamatkan harta benda dan harta benda demi kesejahteraan rakyat. Bomba ni ada 6 etika. Etika itu serasa saintis jiwa, bekerja dengan dedikasi, cekap dan disiplin. Siap sedia setiap masa, taat dan serta cekal dan sabar. Sentiasa berkhidmat untuk faedah masyarakat, berkhidmat untuk negara kerana Allah. Itu antara 6 etika. Dan dengan berakhirnya 6 etika tu, maka berakhirlah pembatangan saya pada hari ini. Jadi saya harap ilmu saya sampaikan ini dapat digunakan sebaiknya oleh siapa sahaja yang menonton ini. Jadi saya akan teruskan dengan ahli seterusnya. Sekian, terima kasih.